Malaysia minta Indonesia bantu bawa pulang rakyatnya. 3 dibunuh dan barang kemas RM1 juta lesap dalam 2 rompakan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim petang tadi menerima kunjungan Presiden Perhimpunan Agong PBB, Hennady Udovenko. Udovenko yang tiba malam semalam melakukan lawatan 3 hari ke Malaysia. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan dikunjungi Udovenko yang juga Menteri Luar Ukraine selama 20 minit. Lawatan Udovenko ke Malaysia bagi membincangkan isu semasa termasuk penyusunan semula PBB. Esok Udovenko dijangka mengadakan persidangan media mengenai lawatan beliau ke Kuala Lumpur. Sebelum itu, Udovenko mengunjungi rakan sejawatannya Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di Wisma Putra. Pada perjumpaan ini, mereka membincangkan hubungan dua hala Malaysia-Ukraine. Menurut Datuk Seri Abdullah, antara lain Ukraine bersedia membantu Malaysia menangani masalah kebakaran hutan di negara ini. Antara peralatan canggih yang digunakan bomba Ukraine ialah sejenis meriam yang boleh melepaskan 1.5 tan air setiap tembakan. Satu mesin itu boleh digunakan untuk kawasan yang terbakar seluas 400 square meter. 400 meter persegi untuk satu mesin. Itu yang dia telah beritahu kepada saya. Malam ini, Udovenko dijadual diraikan pada jamuan malam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada B.J. Habibie di atas pemilihan beliau sebagai Naib Presiden Indonesia yang baru. Dalam perutusannya, Datuk Seri Anwar yakin Habibie akan dapat membantu menerajui Indonesia ke arah kemakmuran dan kemajuan. Salinan perutusan itu diedarkan kepada media massa melalui Wisma Putra. Pemilihan Habibie berikutan pelantikan semula Presiden Suharto bagi tempoh 1998 hingga 2003 Khamis lalu. Kerajaan Indonesia diminta membantu Malaysia dalam usaha pengantaran pulang pendatang tanpa izin dari negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata kerjasama itu penting dan antara usaha yang boleh dilakukan Indonesia ialah menyediakan kapal untuk membawa pulang rakyatnya. Menurut Datuk Seri Abdullah, sejak Januari tahun ini sahaja, lebih 17,500 rakyat Indonesia ditahan kerana memasuki negara ini secara tidak sah. Kebanyakan mereka menceroboh masuk melalui Selat Melaka. Menurut Datuk Seri Abdullah, usaha untuk menghantar pulang pendatang tanpa izin itu akan dibuat secepat mungkin. Dan kita mengharapkan pihak Indonesia juga dapat membantu kita dalam hal ini dengan menggunakan mungkin kapal Navy daripada Indonesia untuk membantu menghantar balik pendatang-pendatang tanpa izin ini sebab bilangannya adalah besar. Dan sebagai usaha menyekat kemasukan pendatang tanpa izin itu, Malaysia mencadangkan supaya diadakan rondaan bersama membabitkan pihak berkuasa di sempadan kedua-dua negara. Mengatasi masalah ini. Dalam pada itu, Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Muhammad Jacob Dasto yang menemui Datuk Seri Abdullah sebelum itu berkata pihaknya akan mempertingkatkan operasi pencegahan di sempadan negaranya. Sebelum ini katanya usaha untuk mencegah rakyatnya daripada memasuki Malaysia secara haram dibuat selaras dengan mesyuarat jawatan kuasa bersama Malaysia Indonesia Ogos tahun lalu. Muhammad Jacob yakin masalah pendatang tanpa izin Indonesia itu tidak akan menjejaskan hubungan baik kedua-dua negara. Dan kami bersedia untuk ikut membantu bagaimana menyelesaikan ini. Tadi sudah kami koordinasikan, jadi satu, Indonesia akan lebih meningkatkan lagi operasi pencegahan. Yang kedua, diadakan publikasi penjelasan kepada seluruh penduduk di Indonesia untuk tidak usah datang ke Malaysia karena di Malaysia pun sekarang sedang susah juga, ya. Jadi sama dengan di Indonesia juga. Sementara itu, 5 warga Jepun antara 44 rakyat asing yang ditahan dalam Ops Nyah 2 di sebuah tapak pembinaan di Bukit Pelanduk, Port Dickson. Warga Jepun itu ditahan kerana dipercayai menyalahgunakan pas lawatan sosial mereka dengan bekerja di tapak pembinaan terbabit. Jabatan Imigresen kemudian membebaskan rakyat asing itu selepas pas sementara dikeluarkan terhadap mereka. Bagaimanapun pasport ke-55 lelaki terbabit ditahan untuk tindakan lanjut.
Lebih 200 termasuk 50 warga Jepun diperiksa dalam operasi 3 jam yang bermula pukul 9 pagi tadi. Ia diketuai Ketua Bahagian Ketenteraman Awam dan Trafik Daerah Port Dickson Penolong Penguasa Ismail Ibrahim bersama 21 anggota. Operasi di daerah Port Dickson dijalankan secara berterusan bagi membendung kemasukan pendatang tanpa izin dari Indonesia berikutan Port Dickson antara tempat pendaratan. 39 termasuk 2 wanita turut ditahan selepas polis mendapati pasport yang dimiliki mereka diragui kesahihannya. Mereka juga melanggar syarat permit kerja dan tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan. Semua pendatang dihantar ke kem tahanan sementara Lenggeng. 5 perompak bersenjatakan 4 pucuk pistol dan senapang automatik berjaya melarikan barang kemas bernilai RM1 juta dalam rompakan nekat di sebuah kedai emas Bukit Jambul, Pulau Pinang petang tadi. Perompak terbabit yang menggunakan sarung tangan sebagai topeng melakukan rompakan itu dalam masa 3 minit. Kedai emas ini terletak di tingkat 1 Kompleks Bukit Jambul, gedung membeli belah terbesar di Pulau Pinang. Ketua Siasatan Jenayah Negeri Penolong Kanan Pesuruhjaya 2, Amiruddin Embi berkata kejadian berlaku pukul 1.30 petang tadi. Menurutnya, 5 lelaki terbabit memasuki kedai ini dan mengacukan pistol ke arah pengawal keselamatan di kedai ini. Mereka kemudiannya mengarahkan pekerja kedai membuka meja pameran yang menempatkan pelbagai jenis barangan kemas. Perompak terbabit kemudiannya mengambil barangan kemas itu dan diisi ke dalam 2 beg serta melarikan diri. Ketika kejadian, tiada pelanggan di kedai emas ini. Mula seorang lari keluar dengan beg keluar ke sini. Yang lain kita masih nak siasat ke mana dia orang keluar daripada kompleks ini. Walaupun kita masih lagi menjalankan pemeriksaan di kawasan parking dan juga di kawasan whole kompleks ini besar. Di atas kemungkinan mereka masih berada di kawasan ini. Sehingga lewat petang tadi, polis masih menjalankan pemeriksaan di seluruh kompleks ini. Menurut Amiruddin, kejadian rompakan ini turut dirakamkan oleh kamera keselamatan yang ada di kedai ini. Berdasarkan rakaman itu, perompak terbabit bertutur dengan menggunakan bahasa Hokkien dan Melayu. Polis meminta kerjasama orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian ini menghubungi Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang menerusi talian 0426615522 atau Balai Polis berhampiran. Dalam kejadian lain di Ipoh, 3 termasuk 2 beranak dan seorang pembantu rumah dijumpai mati dibunuh di sebuah rumah Taman Seri Dermawan Bercam awal pagi tadi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak Penolong Pesuruhjaya Abu Bakar Mustafa berkata kejadian itu berkaitan dengan rompakan di sebuah kedai emas Jalan Lahad Ipoh. Katanya polis turut menahan 3 lelaki berusia antara 24 dan 30 tahun di Jalan Yang Kalsum dan seorang lagi di Ipoh bagi membantu siasatan. Menurut Penolong Pesuruhjaya Abu Bakar, polis turut menemui kereta sewa jenis Proton Saga yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Bagaimanapun katanya, polis tidak menjumpai barangan kemas yang dirompak pada lelaki berkenaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian diminta menghubungi penolong penguasa Ravinder Singh di Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh di talian 05-242-4222 atau Balai Polis berhampiran. Mengulas kejadian pagi tadi, beliau berkata polis yang pergi ke rumah seorang pemilik kedai emas untuk menyiasat rompakan di kedai emasnya menemui 3 mayat di rumah ini. Mayat isteri pemilik kedai emas itu, S. Virama, 48, anak lelakinya S. Satyan, 15 tahun dan pembantu rumah Sariah, 51 tahun dijumpai berlumuran darah dengan kesan tikaman di rumah mereka di Taman Dermawan. Abu Bakar berkata apabila polis tiba di rumah ini, pintu belakang rumah terbuka serta terdapat kesan darah pada lantai. Polis memecah masuk dan menjumpai mayat Virama atas lantai bilik tidur utama dengan berpakaian lengkap. Mayat anaknya dijumpai atas katil di bilik bersebelahan dengan tangan diikat serta mata ditutup dengan pita hitam. Mayat Sariah pula dijumpai terlentang atas lantai bilik yang sama. Abu Bakar berkata polis menjumpai sebelah gunting dipercayai digunakan dalam pembunuhan itu dan juga terdapat kesan pergelutan dan rumah digeledah. Sementara itu, seorang jiran yang ditemui berkata dia tidak melihat atau mendengar apa-apa yang ganjil malam semalam. Semalam saya tak ada nampak dia kan sebab
Saya pun kerja petang selalu. Bila saya balik kerja petang nampaklah dia kan. Semalam tak nampaklah dia. Malam tadi ada dengar apa-apa? Masuk ke dalam rumah ni ke? Tak dengar apa-apa pun. Presiden Persatuan Peniaga Emas Negeri Perak, Jamaluddin Ismail, yang turut berada di tempat kejadian menasihati pemilik kedai emas tinggal bersama beberapa keluarga lain bagi mengelak kejadian sedemikian. Persatuan akan panggil mesyuarat kedai-kedai emas. Kita akan buatlah langkah-langkah yang patut yang boleh buat. Tentang cadangan kita akan pakat dengan polis, tengok apa polis punya advice. Kalau polis bagi apa advice, kita ikutlah apa yang patutnya. Mereka yang terbabit dalam industri pendidikan diingatkan tidak menjadikan industri itu sebagai jentera mengaut keuntungan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Razak berkata mereka sepatutnya memikul tanggungjawab sosial pendidikan dan tidak meletakkan faktor keuntungan sebagai keutamaan. Menurut Datuk Seri Najib, industri pendidikan menjanjikan peluang perniagaan yang banyak, namun ia tidak seharusnya disalahgunakan. Katanya mereka yang terbabit dalam industri itu harus menerima tanggungjawab sosial, bukan sekadar mengisi bilik kuliah dengan pelajar. Dan antara tanggungjawab sosial itu membimbing pelajar dengan betul dalam memilih kerjaya pilihan masing-masing. Pelajar menurut Datuk Seri Najib lagi harus diberi nasihat mengikut keupayaan, bakat dan kecenderungan. Datuk Seri Najib berkata demikian dalam ucapan perasmian Pameran Pendidikan dan Bahasa Antarabangsa ke-9 di Pusat Dagangan Dunia Putra. Teks ucapannya dibacakan timbalannya, Datuk Dr. Fong Chan On. Antara yang terbabit dalam pameran ini, Universiti Telekom, Universiti Malaya dan anak syarikat TV3 yang terbabit dalam industri pendidikan, Akademi TV3. Dalam sidang media selepas itu, Datuk Dr. Fong berkata semua kursus yang ditawarkan di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta di negara ini diiktiraf badan profesional. Sehubungan itu, beliau meminta ibu bapa dan pelajar tidak bimbang dengan taraf ijazah yang dikeluarkan IPTA dan IPTS di negara ini. We have to ensure that semua kursus yang dianjurkan adalah berkualiti, yang tidak berlainan dari program-program yang ditawarkan oleh universiti-universiti di luar negara. Pengusaha pusat hiburan diberi amaran tidak menjadikan Sukan Commonwealth sebagai alasan untuk beroperasi melebihi masa ditetapkan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ibrahim Saad, walaupun pusat itu dibenar melanjutkan sejam lagi masa operasi hujung minggu dan cuti umum, tindakan penguatkuasaan tetap diambil terhadap mereka yang melanggar peraturan. Datuk Dr. Ibrahim dan Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Datuk Nordin Razak menyertai operasi pusat hiburan di sekitar Ibu Negara malam semalam. Daripada 21 premis yang diperiksa, 4 disita dan 10 lagi di kompaun. Katanya tindakan termasuk penutupan terus akan dikenakan ke atas premis yang tidak mematuhi peraturan. Selain pusat hiburan, DBKL juga akan mempertingkatkan operasi dan penguatkuasaan di kawasan yang dikenal pasti sarang pelacuran dan penagihan dadah. Menurut Datuk Dr. Ibrahim, lorong gelap di sekitar lorong Haji Taib dan kawasan sekitarnya akan dipasang lampu jalan baru bagi mengelakkan kawasan berkenaan menjadi tumpuan kegiatan jenayah, pelacuran dan dadah. Detik Niaga ini dibawakan khas untuk anda oleh RHB Bank. Bank Negara mungkin menjalankan siasatan berhubung kerugian 1.8 bilion ringgit yang dialami Sime Bank Berhad dalam jangka masa singkat. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Dr. Afifuddin Omar berkata, Kementerian Keuangan tidak akan menjalankan siasatan berasingan ke atas bank berkenaan. Katanya terserah kepada Bank Negara untuk melakukan sebarang siasatan mengikut Akta Bank dan Syarikat Keuangan 1969. Ya, tanggungjawab untuk membuat investigation itu adalah pada Bank Negara di bawah BAFIA, di bawah Akta BAFIA. Jadi kalau saya kata di sini setakat Bank Negara membuat siasatan itu cukuplah setakat Bank Negara buat. Dan Bank Negara adalah part of the government.
Dato' Dr. Rafifuddin juga ditanya mengenai kemungkinan permodalan nasional berhad PNB akan terbabit dalam pergabungan RHB Bank dan Sime Bank. Beliau berkata terpulang kepada PNB sebagai sebuah institusi pelaburan menentukan sama ada ia perlu berbuat demikian. Kumpulan RHB Selasa lalu mengumumkan pengambil alihan Sime Bank dari Sime Dabi Berhad dan KUB Malaysia Berhad pada kadar RM852.24 juta. Dato' Dr. Rafifuddin sebelum itu menghadiri majlis penerangan dan penyerahan cek Expo Multimedia Telekomunikasi dan Elektronik Kelantan MTEX 98. Jemaah Menteri bersetuju semua tender kerajaan dibuat dalam mata wang ringgit atau mata wang negara pembekal. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Rafidah Aziz berkata ini bagi mengelak dari penggunaan dolar Amerika atau pound. Government decision is now all government procurements will be quoted in ringgit or in the currency of our supplier, depending on which we agree upon. It doesn't have to be US dollars or any. And similarly, government procurement of services, the same thing. Rather than say, 100 million US dollars, 20 million US dollars, you quote exactly either in ringgit or in that currency. Bagaimanapun, penggunaan mata wang dolar atau pound akan diteruskan jika syarikat terbabit dalam tender itu adalah kalangan syarikat dari Amerika atau United Kingdom. Dengan cara ini, permintaan bagi mata wang ringgit akan bertambah. Katanya budaya baru perniagaan ini perlu dipupuk di peringkat antarabangsa. Penggunaan mata wang ini akan digunakan di peringkat ASEAN, kemudian dikembangkan ke negara rakan perdagangan lain. Sebelum itu, ketika memberi ucap tama di Konvensyen Kebangsaan Industri Kecil dan Sederhana, Datuk Seri Rafidah berkata, kemelisitan ekonomi memberi beberapa kesan negatif kepada IKS, khusus yang terdedah kepada sektor import. Kementeriannya sedang meneliti strategi baru untuk mempromosikan barangan ekspor IKS melalui syarikat pemasaran khusus. Meskipun mengalami kejatuhan jumlah jualan, perusahaan automobil kedua Sdn Berhad Peru 2 yakin menguasai pasaran lebih besar bagi kategori kereta penumpang. Pengarah urusannya, Datuk Abdul Rahman Omar berkata, pasaran Peru 2 meningkat 33.7% Januari tahun ini berbanding 25% Disember tahun lalu. Datuk Abdul Rahman berkata Peru 2 mencatat jumlah jualan 58,255 unit kancil tahun lalu mewakili 19% pasaran kereta penumpang. Pada Januari tahun ini, penguasaan kancil meningkat kepada 33% dengan jualan sebanyak 3,294 unit kereta. Ini berbanding 14.9% dengan jualan 3,793 pada Januari tahun lalu. Walaupun jualannya merosot, namun kedudukan Peru 2 dalam pasaran meningkat. Menurutnya, peratus pasaran bagi Februari tahun ini dijangka meningkat kepada 40%. Datuk Abdul Rahman bercakap kepada media selepas menandatangani perjanjian pengedaran dengan Motoring and Trading Company dari Lebanon dan Jordan River Motors dari Jordan. Penghantaran pertama ke negara berkenaan akan dibuat Mei ini. Peru 2 dijangka mengeksport 120 unit masing-masing ke Lebanon dan Jordan. Renung Berhad mencatat kerugian sebelum cukai bagi kumpulan sebanyak 327.72 juta ringgit bagi 6 bulan berakhir 31 Disember 1997 berbanding keuntungan sebelum cukai sebanyak 331.562 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Pada peringkat syarikat, Renung mencatatkan kerugian sebelum cukai sebanyak 148.724 juta ringgit berbanding keuntungan sebelum cukai sebanyak 49.755 juta ringgit pada 1996. Kerugian yang dialami berikutan pertukaran mata wang asing berpunca daripada kejatuhan nilai ringgit berbanding dolar Amerika serta masalah ekonomi. Harga saham di BSKL ditutup tinggi berikutan sokongan terhadap belian saham mewah. Indeks komposit menokok 9.93 mata kepada 708.16, manakala indeks perusahaan turut melonjak 13.41 mata kepada 1,275.77. Sejumlah 167.39 juta saham bernilai 407.57 juta ringgit diurus niagakan. Kaunter untung mengatasi rugi dengan 404 berbanding 215, sementara 166 kaunter diniagakan tidak berubah.
Dan di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup kukuh berbanding dolar Amerika apabila pelabur menutup akaun mereka menjelang hujung minggu. Disenaraikan nilai ringgit berbanding beberapa mata wang utama dunia. Kekukuhan nilai ringgit dan kadar antara bank turut mempengaruhi niaga hadapan 3 bulan kelibur di pasaran keuangan Malaysia MME yang ditutup kukuh hari ini. Populasi penyu dijangka lenyap dalam tempoh 6 tahun jika usaha pemuliharaan haiwan itu tidak dipertingkatkan. Kini cuma tinggal 7 spesies penyu di dunia dan daripada jumlah itu 4 didapati di perairan negara. Menteri Pertanian Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud berkata tahun lalu hanya ada 44 sarang penyu berbanding 10,680 sarang di sekitar 1950-an. Beliau melancarkan logo penyu dan pertandingan melukis peringkat kebangsaan dan ASEAN berkata penyu yang membuat sarang dan bertelur di perairan negara ialah dari spesies belimbing, agar, karah dan lipas. Penurunan populasi penyu dikaitkan dengan pelbagai ancaman dihadapi pada semua peringkat riwayat hidupnya. Antara ancaman yang dikenal pasti ialah eksploitasi telur, kegiatan pelancongan dan kemusnahan habitat akibat pembangunan tidak mampan. Dan ini pula rekod bilangan kematian penyu di Semenanjung sehingga tahun lalu. Tahun lalu jumlah kematian penyu di Semenanjung mencatat 11 kematian berbanding 20 pada tahun 1996 dan 38 pada 2 tahun sebelumnya. Sama-sama kita memberi sokongan kepada dan bantuan kepada pada usaha untuk memastikan bahawa semua usaha-usaha pemeliharaan haiwan sezaman dinosaur ini dapat diteruskan dan hidup serta kekal untuk generasi yang akan datang. Dalam pada itu, pelbagai langkah diambil oleh kerajaan untuk menjaga dan melindungi penyu daripada ancaman kepupusan. Antara tindakan itu, penubuhan Majlis Santuari Penyu pada tahun 1989 oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Meskipun penubuhannya dikatakan lewat, ia dianggap usaha penting bagi mengawal penyu daripada diganggu. Laporan seterusnya bersama wartawan Syahrul Bakar. Penyu adalah haiwan vertebrata marin di bawah kelas reptilia. Di Malaysia, pantai Rantau Abang di Terengganu popular bagi penyu belimbing bersarang. Selain Rantau Abang, Kepulauan Irian Jaya di Indonesia dan Phuket di Thailand turut menjadi tempat bersarang penyu spesies belimbing. Namun begitu, jumlah penyu nyata berkurangan kerana kajian membuktikan seekor penyu bersarang antara 4 hingga 5 kali semusim. Ini adalah statistik perbandingan pendaratan penyu di Terengganu bagi tahun 1993 dan tahun lalu. Sejak tahun 1993, 112 penyu dilaporkan mati, 8 daripadanya jenis belimbing. Sehubungan itu, Jabatan Perikanan Negeri mewartakan 4 kawasan pelindungan penyu baru untuk meningkatkan jumlah pengeraman telur. Kawasan berkenaan adalah Pantai Geliga dan Tanjung Batu di Kemaman, Pulau Redang dan Kuala Daru di Setiu. Memang suka sebenarnya bagi pihak berkuasa untuk mempenteras sepenuhnya perkara ini sebab bukan sahaja benda ini berlaku di kawasan perairan kita kan. Dia juga boleh berlaku di mana-mana perairan di dalam. Pengharaman penggunaan pukat tunda, hanyut dan pari yang sering memerangkap penyu terus dikuatkuasakan. Hasilnya tahun lalu 8 pukat pari dirampas kerana beroperasi di kawasan larangan. Jabatan Perikanan Universiti Putra Malaysia UPM Terengganu juga mengambil pelbagai langkah bagi tujuan itu termasuk penubuhan Sea Turtle Research Unit (SeaTrue). Antara kajian terbaru adalah mengenai populasi genetik penyu di negara ini. Kita
buatlah management plan untuk konserv setiap populasi penyu ni. Kita lihat melalui aliran genetik penyu itulah. Kini pendekatan yang lebih sistematik dan praktikal digunakan bagi tujuan pemeliharaan. Ia termasuk teknik yang lebih sesuai bagi membolehkan lebih banyak anak penyu dilepaskan ke laut melalui kaedah semula jadi. Nisbah jantina yang dikeluarkan dengan cara semula jadi adalah seimbang. Kira-kira 1,5 juta anak penyu belimbing dilepaskan ke laut sejak 35 tahun lalu. Bagaimanapun setakat ini belum ada tanda-tanda yang meyakinkan bahawa jumlah pendaratan akan meningkat. Tiga anggota polis Melaka Tengah ditahan petang semalam kerana dipercayai membebaskan tanpa kuasa 20 pendatang haram baru-baru ini. Ketiga-tiga mereka berusia antara 35 dan 40 tahun ditahan pukul 6.20 petang. Seorang daripadanya berpangkat kopral dan dua lagi lans kopral. Ketua Siasatan Jenayah Melaka, Penolong Pesuruhjaya Mat Zin Ibrahim ketika dihubungi bernama mengesahkan penangkapan itu. Mereka ditahan mengikut Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen yang baru, Datuk Asih Cik Mat, ketika dihubungi meletakkan tugas membantras kemasukan pendatang tanpa izin yang ketara sejak akhir-akhir ini sebagai agenda utamanya. Imigresen secara bersendirian juga pun ada merancang beberapa operasi yang harus dilakukan pada tahun ini. Satu lagi tugas utama di bawah penguatkuasaan ini ialah kita nak memastikan bahawa semua orang yang ditangkap yang mana bilangannya telah berlipat ganda dalam tahun ini. Pada bulan 1, 2 dan 3 ni, bilangan yang ditangkap itu begitu ramai berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya dan tahun lepas. Malah dalam bulan yang akhir ini, bilangan yang mendarat dan bilang yang ditangkap, bilang yang mendarat tahun ini sama banyaknya dengan bilangan yang mendarat pada tahun sepanjang tahun lepas. Dalam perkembangan lain, Polis Johor berjaya melumpuhkan kumpulan yang memalsukan kad ATM dengan tertangkapnya 3 lelaki baru-baru ini. Sindiket itu dipercayai mencuri wang dari mesin ATM bank dengan menggunakan kad plastik yang diklon.
Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Pemangku Penolong Kanan Pesuruhjaya 2, Mok Siu Hong, ketiga-tiga lelaki itu ditahan beberapa minit selepas membuat pengeluaran wang tunai RM1,850 secara haram. Kejadian berlaku di mesin ATM sebuah bank di Jalan Tebrau kira-kira pukul 11 malam beberapa hari lalu. Polis juga merampas 384 kad plastik ATM serta peralatan komputer yang digunakan oleh anggota kumpulan itu untuk menceroboh lebih 100 akaun pelanggan bank di Semenanjung Tanah Air. Ketiga-tiga lelaki itu kini ditahan reman untuk siasatan lanjut sebelum didakwa kerana mencuri. Mereka boleh didakwa mengikut Seksyen 380 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara 10 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Seorang bekas pelajar Institut Teknologi MARA ITM Cawangan Sarawak dipenjara 5 tahun dan 10 sebatan setelah didapati bersalah memiliki ganja. Hakim Mahkamah Session Kuching Yu Jen Ki bagaimanapun menggugurkan tuduhan kedua terhadap pelajar terbabit selepas pihak pendakwa gagal membuktikan kes tanpa keraguan munasabah. Syamsuri Osman, 21 tahun, didapati bersalah memiliki 173.63 gram ganja. Dia melakukan kesalahan itu di bilik rumahnya Jalan Muhibah 28 Februari tahun lalu. Syamsuri adalah penuntut pra perdagangan ITM didakwa mengikut Seksyen 39A Akta Dadah Berbahaya 1952. Bagi tuduhan yang digugurkan, dia didakwa pada hari yang sama memiliki ganja seberat 0.14 gram di dalam keretanya yang diletakkan di Jalan Muhibah. Tuduhan itu mengikut Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam rayuannya kepada mahkamah, Peguam Bela tertuduh Idris Abdullah yang mewakilkan Peguam Bela Sapuan Ahmad memohon mahkamah menjatuhkan hukuman ringan terhadap anak guamnya. Bagaimanapun, ketika menjatuhkan hukuman, Hakim Jen Ki berkata tertuduh sudah matang dan bertanggungjawab terhadap tindakannya. Mahkamah juga mengambil kira kesalahan berat yang dilakukan. Syamsuri akan direman di penjara sementara menunggu rayuan difailkan. Dan ketika keluar dari mahkamah, Syamsuri yang marah dengan kehadiran wartawan membuat liputan telah bertindak kasar dengan menendang salah seorang jurugambar. Tenaga Nasional Berhad TNB tidak akan membayar sebarang pampasan kepada 300 penghuni Taman Batu Muda Batu Caves akibat kejadian lampau beban yang menyebabkan kerosakan alat elektrik. Bagaimanapun, mereka terbabit akan diberi sumbangan ihsan sekiranya laporan dibuat. Menurut Pengurus Besar Perkhidmatan Pengguna TNB Muhammad Siddiq Ahmad, TNB belum lagi menerima butir terperinci jumlah kerosakan daripada penghuni terbabit. Katanya mereka perlu membuat laporan bertulis dalam masa 1 minggu bermula hari ini. Beliau menjelaskan kejadian yang berlaku bukan kecuaian TNB tetapi berpunca daripada pencerobohan. Kalau kita bersandarkan Akta Elektrik, Akta Berkenaan Elektrik 1990 Seksyen 17 Subseksyen 3, TNB hanya dipertanggungjawabkanlah sekiranya kerosakan kepada peralatan pengguna berpunca disebabkan kelalaian ataupun kesilapan kerja yang dilakukan oleh pekerja kami ataupun ejen yang kami lantik. Tambahnya, setiap pencawang mempunyai kawalan keselamatan yang mencukupi dan TNB akan mengkaji bagi mempertingkatkannya. Maka secara langsung dalam pada itu, Persatuan Kebajikan Penduduk Taman Batu Muda akan membuat bancian dan laporan lengkap jumlah mereka yang terbabit dalam kejadian lampau beban semalam. Mereka-mereka yang terlibat ni supaya datang mendaftar dan memberitahu barang-barang mereka kerosakan. Dan hasil daripada catatan yang kami buat besok, laporan itu, maka kami akan serahkan kepada pihak Tenaga Nasional. Kejadian dipercayai berpunca akibat perbuatan pihak tidak bertanggungjawab mencuri plat tembaga bumi di pencawang taman berkenaan. Dan tinjauan Buletin Utama hari ini mendapati beberapa pencawang elektrik di kawasan terbabit turut dicerobohi. Selain pagar yang tidak berkunci, kru kami juga mendapati pintu masuk ke dalam pencawang dipecahkan. Dan bagi mengelak perbuatan itu dikesan, kesan pecahan itu ditutup dengan kanvas.
bertemu kembali. Krisis di Kosovo. Pemimpin etnik Albania Ibrahim Rukova masih enggan berunding dengan pihak pentadbir Serbia meskipun dipelawar pihak berkuasa Belgrade sekali lagi. Pelawaan kali ini dibuat secara bertulis selepas pemimpin Albania menolak rundingan dengan Belgrade semalam. Ia berikutan layanan Serbia terhadap etnik itu yang dianggap minoriti. Sementara itu, Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO belum membuat sebarang keputusan untuk menempatkan tenteranya di Albania. Bagaimanapun, Setiausaha Agungnya Javier Solana berkata pihaknya mengambil berat terhadap keadaan di sempadan Albania Serbia itu. Solana berkata demikian ketika mengunjungi Perdana Menteri Sosialis Albania Fatos Nano. Krisis tercetus apabila etnik Albania di Kosovo menuntut kuasa autonomi daripada Serbia. Kira-kira 80 etnik Albania terkorban dalam beberapa pertempuran bulan ini. Berikutan itu, 6 negara penghubung Amerika Syarikat, Rusia, Jerman, Perancis, Britain dan Itali mengancam mengenakan sekatan ekonomi jika Serbia enggan berunding. Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung memberi pengampunan kepada hampir 5.5 juta rakyat sempena upacara rasmi pelantikannya sebagai pemimpin negara. Pengumuman dibuat jam 10 pagi tadi waktu Malaysia sejurus mendapat kelulusan kabinet. Pengampunan adalah terbesar dalam sejarah negara berkenaan. Dianggarkan lebih 2,000 banduan termasuk 6 tahanan politik veteran dijangka dibebaskan dari penjara seluruh negara. Rekod mereka yang terbabit dengan kesalahan memandu ketika mabuk dan melebihi had laju juga turut dibersihkan. Sebaik dilantik Presiden 18 Disember lalu, Kim memeranjatkan dunia politik tanah airnya apabila mengumum pengampunan terhadap bekas Presiden Chun Doo-hwan dan No Thi-woo. Kedua-duanya dibebaskan Januari lalu. Pemimpin parti politik Kemboja dalam buangan Son Sann tiba di Phnom Penh dari Perancis. Son Sann, 86 tahun, Ketua Parti Demokratik Liberal Buddha BLDP akan bertemu Raja Norodom Sihanouk. Beliau akan menggesa Raja Sihanouk memainkan peranan penting serta mengawasi perjalanan pilihan raya umum Kemboja Julai depan. Son Sann adalah rakan politik Norodom Ranariddh. Menurut Son Sann, badan antarabangsa termasuk ASEAN harus bekerjasama menyelesaikan krisis politik dan mengembalikan demokrasi di Kemboja. Beliau yang menetap di Perancis sejak Mei lalu akan meletak jawatan sebagai Presiden Parti BLDP bagi membolehkan dirinya bertanding untuk kerusi Majlis Perlembagaan. Keadaan di Chile terus tegang berikutan bantahan terhadap perlantikan bekas diktator Augusto Pinochet sebagai senator. Di beberapa laluan utama Santiago, penunjuk perasaan berarak beramai-ramai. Keadaan menjadi kecoh apabila penunjuk perasaan bertindak liar. Ini memaksa polis melepaskan gas pemedih mata bagi mengawal keadaan. Pinochet melantik dirinya sebagai presiden pada 1973 selepas satu rampasan kuasa. Pemerintahannya hingga 1990 mengakibatkan kurang-kurangnya 3,000 pembangkang dibunuh. Perlantikan Pinochet sebagai senator berdasarkan Perlembagaan 1980 yang membolehkan bekas presiden yang memerintah sekurang-kurangnya 6 tahun dilantik sebagai senator. Salam sejahtera. Kejohanan badminton seluruh England selepas mengatasi 2 halangan berduri, kematangan Ong Wee Hock akan teruji sepenuhnya pada saingan separuh akhir malam ini. Wee Hock akan menentang seorang lagi wakil Indonesia Hendrawan setelah mengecewakan Haryanto Arbi semalam. Satu lagi saingan separuh akhir menampilkan pertemuan 2 pemain Cina, Sun Jun dan Luo Yigang. Sementara itu, tugas berat menanti gandingan Chun Tan-Fu dan Lee Wan Wah yang berdepan pasangan Korea. Manakala 2 pasangan Indonesia bertemu pada satu lagi saingan. Perlawanan dijadualkan jam 10 waktu Malaysia malam ini. Walaupun kejuaraan motocross dan Cup Cross Malaysia baru bermula, masa depan perlumbaan dan pelumbanya menjadi tanda tanya. Ini kerana kejuaraan itu dijalankan tanpa mendapat pengiktirafan Persatuan Automobil Malaysia AAM. Namun menurut pengerusi Lumba Motor AAM, Tunku Muzaffar Tunku Mustafa, segalanya dapat diselesaikan jika penganjur perlumbaan Trimus Motorsport tampil berbincang. Menurut Tunku Muzaffar, kejuaraan tahun ini dijalankan tanpa pengiktirafan AAM. Secara automatik, perlumbaan ini juga tidak diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Namun yang lebih membimbangkan, masa depan pelumba yang mengambil bahagian. Sani Ramalingam, Zakaria Kliwon, M. Chandran dan ramai lagi pelumba terkemuka negara berkemungkinan berdepan tindakan disiplin kerana menyertai perlumbaan yang tidak diiktiraf AAM. Pusingan pertama motocross telah bermula awal bulan ini di Keluang, Johor. Competition ni, although we say illegal by AM punya undang-undang, tetapi bukanlah illegal. Melanggar undang-undang negara kita.
Tidak. Cuma tidak diiktiraf. Tidak iktiraf oleh AA. AA masuk tu FIA World Body lah. Beliau ditemui selepas majlis perasmian pertunjukan sukan motor antarabangsa 98. Pertunjukan seumpama itu yang pertama di Malaysia akan berlangsung selama 10 hari daripada 8 hingga 18 mendahului dengan melakukan 1,604 jatuhan pin. Farida Peskol dari Belanda di tangga kedua dengan 1,454 jatuhan pin. Puteri bowling negara Shalin Zulkifli ketiga dengan 1,426 jatuhan pin. Sementara itu, acara lelaki Paulo Valdez dari Filipina menjatuhkan 1,548 pin untuk menduduki tempat pertama. Peserta negara Kenny Ng di tangga kedua dengan 1,546 jatuhan pin, sementara Andrew Foley dari Australia ketiga. 16 pemain dari pusingan ini akan beraksi pada pertandingan akhir esok. Menjelang Liga Hoki Remaja Kebangsaan, kejayaan pasukan senior Tenaga Nasional Berhad TNB menjadi inspirasi penyertaan pertama skuad remajanya musim ini. Awal-awal lagi, TNB melaungkan sasaran mengikut jejak pasukan seniornya mara ke perlawanan akhir. Cabaran TNB dipikul 20 pemain remaja Projek Pembangunan Persatuan Hoki Kuala Lumpur PHKL. Kita masuk ini sekadar untuk happy to be a part of the whole development program untuk menyediakan bakal-bakal atau potensi-potensi untuk masa akan datang. Persepahaman hampir setahun pemain serta bimbingan jurulatih berpengalaman Si Paramalinggam diharap membuahkan hasil terbaik. Pasukan sama juga akan meneruskan cabaran Kuala Lumpur dalam Sukan Sukma Selangor April depan. Sesi taklimat kepada pemain dilakukan petang tadi menjelang pertemuan pertama menentang Majlis Sukan Perak MSP Ahad ini di Ipoh. Sementara itu, juara bertahan ESA akan memulakan cabaran 12 pasukan musim ini menentang Olak petang esok. Pesta Gimnastik Kuala Lumpur 1998, pusingan kelayakan bermula hari ini. Selain tuan rumah, 3 pasukan yang turut bersaing ialah Kedah serta 2 pasukan jemputan, Jepun dan Australia. Pusingan kelayakan siang tadi menampilkan acara gimnastik individu berirama sebelum saingan kemuncak esok. Antara peserta yang bakal menjadi tumpuan ialah gimnas remaja negara Goh Yi Wei dan Julie Ong yang mewakili Kuala Lumpur. Selain gimnastik berirama, 2 lagi kategori yang dipertandingkan ialah acara bebas dan berpasukan. Dan saingan tahun ini dianggap lebih menarik dengan penampilan 2 pasukan jemputan, Jepun dan Australia. Sebelum itu, Eksekutif Pemasaran Nestle Johnny Ng menyerahkan cek tajaan kepada pihak penganjur Datin Sharifah Mariatun. Majlis pembukaan esok dirasmikan Setiausaha Parlimen Kementerian Belia dan Sukan Datuk Syarizat Abdul Jalil. Tenis Piala Juara-Juara, reputasi Pete Sampras selaku pemain nombor 1 dunia mula tergugat apabila dikejutkan oleh Thomas Muster pada pusingan ketiga. Sebaliknya, sentuhan Andre Agassi pula makin cemerlang dalam usaha mengembalikan zaman kehebatannya. Dia layak ke suku akhir dengan menyingkirkan pilihan ketiga Patrick Rafter 6-3, 3-6 dan 6-2. Inspirasi kejayaan pada 2 kejohanan tahun ini terus meniup persembahan Agassi. Agassi menjadikan juara terbuka Amerika Syarikat Patrick Rafter sebagai mangsa terbarunya. Walaupun tidak menjadi pilihan, Agassi berjaya menjinakkan Rafter dengan permainan mantap dari baseline. Kecemerlangan Agassi yang menduduki tangga ke-40 senarai dunia paling ketara pada set penentuan. Bekas pemain nombor 1 dunia ini merampas 2 servis Rafter untuk mendahului 4-0. Dan dia jarang digugat selepas itu untuk melengkapkan kemenangan 6-3, 3-6 dan 6-2. Pada suku akhir, Agassi akan menentang pemain muda sedang meningkat, Jan Michael Gamble. Turut layak ke suku akhir ialah pilihan ke-7, Marcelo Rios dari Chile. Rios menamatkan cabaran bintang baru Jerman, Nicolas Kiefer. Pukulan yang konsisten membolehkan Rios mengawal rentak permainan untuk mencatat kemenangan 6-3, 6-4. Rios akan menentang pemain nombor 2 dunia Peter Koda pada suku akhir. Koda marah setelah menewaskan seorang lagi pemain muda Jerman, Tommy Haas 7-6, 6-2. Zahra Kouaziz dari Maghribi dan Haile Gebrselassie dari Ethiopia mencatat nama selaku juara pertama kejohanan merentas desa dalam Dewan Quartier di Parny di Paris. Stadium Bercy menyaksikan kehadiran lebih 4,000 peminat olahraga.
pelari Maghribi Zahra Kouaziz memenangi pingat emas perlumbaan 4.8 km dengan masa 13 minit 07.02 saat. Kedua Margarita Marusova dari Rusia, manakala Rodika Nagel dari Perancis ketiga. Manakala acara lelaki 7.2 km menyaksikan saingan dua pelari, Haile Gebrselassie dari Habsyah dan pelari Maghribi Khalid Skah. Khalid mendahului Gebrselassie sebaik perlumbaan dimulakan. Bagaimanapun Gebrselassie, jago jarak jauh dunia, berjaya memintas Khalid untuk memenangi pingat emas. Dia menamatkan perlumbaan dengan masa 17 minit 19.5 saat, manakala Khalid kedua ketinggalan 2 saat. Sementara pelari Perancis Abdullah Behar menduduki tempat ketiga. Lumba basikal Paris-Nice, pelumba MAPE Frank van der Broek dari Belgium terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu keseluruhan apabila menjuarai peringkat keempat perlumbaan. Bagaimanapun, perlumbaan peringkat keempat dari Kusé ke Col de la République tidak berjalan lancar. Perlumbaan terhenti seketika dengan kehadiran salji tebal di Bio-Louis School. Kawasan itu terpaksa ditinggalkan dan pelumba dilepaskan kembali di Saint-Étienne. Jarak perlumbaan juga dipendekkan dari 157 km kepada 113 km. Setelah menang ujian massa dan peringkat pertama, Frank van den Broek sekali lagi menguasai perlumbaan. Pelumba MAPE ini sampai dulu ke garis penamat dengan masa 2 jam 42 minit 8 saat. Marcelo Garcia dari pasukan Spanyol ONS kedua, manakala Alex Zuil, pelumba Festina ketiga. Kejayaan van den Broek membolehkan dia terus kekal pendahulu keseluruhan dengan masa 17 jam 55 minit 37 saat. Juara bertahan dari Spanyol ONS, Laurent Jalabert 44 saat di belakang. Peringkat kelima akan bermula dari Montelima ke Sisteron sejauh 188 km. Dengan itu, sekian segmen sukan untuk malam ini. Teruskan bersama buletin utama seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam. Industri muzik tempatan semakin meriah dengan kemunculan seorang lagi artis baru. Artis berkenaan akan menemui peminat dengan album berkonsep tekno dandut pada 16 Mac ini. Shikin atau nama sebenarnya Aisyah Dahlan, 19 tahun, sudah menyiapkan album berjudul Yang Yang. Album itu memuatkan 10 lagu gubahan komposer John Go. Antaranya lagu Mandarin, Wo Ai Teni yang dinyanyikan semula dalam bahasa Melayu. Dan apakah pandangan Shikin mengenai album sulungnya itu? Kalau kita tengok album dandut sebelum ni tak ada yang buat techno, jadi Raw Records nak cuba tengok techno dandut boleh diterima ataupun tidak. Jadi memandangkan Shikin nak buat album baru, so dia cuba masukkan unsur-unsur techno lah daripada lagu-lagu ni kan. Shikin, anak jati Kuala Pilah, Negeri Sembilan, dijangka mengadakan promosi albumnya selepas pelancaran rasmi minggu depan. Penarikan diri Amy dari kumpulan Search banyak menimbulkan tanda tanya peminat. Bagaimanapun perkara itu dianggap biasa dalam dunia hiburan. Apa yang timbul kini persoalan mengenai kemampuan kumpulan Search tanpa Amy dalam melahirkan album terbaru mereka yang kini dalam perancangan. Search adalah kumpulan muzik rock paling lama bertahan dalam industri muzik tanah air. Kumpulan yang dianggotai Yazid, Din, Kid, Fauzi dan Amy ini ditubuhkan 16 tahun lalu. Walaupun pelbagai rintangan dihadapi, namun kumpulan ini masih terus bertahan. Bagaimanapun 3 minggu lalu membuka permasalahan besar kepada Search apabila penyanyi utamanya, Amy, mengumum penarikan diri. Menurut ketua kumpulan Search, Yazid, mereka sudah berbincang dengan Amy agar menarik balik hasratnya untuk meninggalkan Search. Usaha itu bagaimanapun gagal. Tambahnya Search akan meneruskan perjuangan walaupun tanpa Amy. Ura-ura mengatakan Awi akan menyertai Search masih dalam peringkat perbincangan. Buletin utama berakhir di sini dan sebagai penutup tirai saksikan visual menarik perayaan Gajah yang diadakan di Rajasthan, India. Dengan itu salam hormat dan selamat malam.
Teruskan bersama kami, saudara. Terimalah persembahan kami yang seterusnya, Cerita Ramai dengan kisah Regresi Julai 20.